buat ini nak rasa aku benar, aku betul. Tak. Saya masih manusia, saya mungkin salah. Saya selalu beritahu audiens saya, jangan sokong kalau saya salah. Tegurlah saya. Saya tak nak rasa ada ujub, rasa takbur. Oh, aku hebat ni, ramai sokong. Aku tak perlu takut ni. Oh, orang tu nak bagi sumbangan kewangan, orang ni nak tawarkan pekerjaan, orang ni nak bayar lawyer tu sanggup buat free untuk aku. Orang ni sanggup jumpa menteri tu nak jumpa aku. Oh, bila ada setitis rasa takbur dalam diri, aku hebat, aku gahak kerana aku itu, kerana aku ini, ada sikap keakuan dalam diri, hancur lebur, satu sen tak ada nilai sisi Allah Ta'ala. Kita hidup bukan untuk manusia. Dapat puja-puji manusia, dapat apa? Gahlah sementara. Nombor satu, pastikan kita dapat keredaan Allah. Itu nombor satu. Itu masalah besar. Jadi KPM, pengarah, tak kisahlah siapa-siapa, KPM, Ketua Pengarah PD, Pengarah Selangor ke apa, sesuatu dasar, sesuatu isu, jika benda tu 80% orang setuju dan ada segelintir tak setuju, memang kecilnya, menandakan kalian betul lah, teruskanlah, tak ada masalah lah. Biasanya macam tu lah. Tapi isu silibus berat ni, kita nampak majoriti orang tak setuju. Tapi kenapa nak sorok? Kenapa nak sorok? Kenapa nak sorok kebenaran? Jadi tujuan saya live malam ni bukan nak mengutuk pihak mana-mana, tidak. Kementerian Pendidikan Malaysia satu kementerian yang bagus, besar, gah, hebat, struktur dia, ada sektor tu, sektor ni, sangat-sangat bagus. Sangat-sangat ramai pegawai berdedikasi. Sangat-sangat banyak program yang mampu menaikkan pendidikan kita ke arah lebih tinggi. Sangat-sangat banyak. Kita tak menafikan kebaikan. Namun masih ada beberapa perkara, beberapa benda perlu diperbaiki dan tolong dengar akar umbi luahan ni. Duk bangga. Kita buat libat urus dengan guru-guru pedalaman. Kita buat libat urus dengan guru-guru asrama penuh. Yang dipanggilnya guru-guru terpilih. Guru-guru yang tahu yes man, yang angguk jilat-jilat. Yang tak berani menyatakan kebenaran, menyebabkan orang atasan rasa benda mereka dah perfect, bagus, sempurna. Apa guna? Jadi syok sendiri. Sebab tu saya kata silibus ni syok sendiri. Marah dia. Saya sebut silibus syok sendiri. Terus nak kena buang kerja aku kerana ayat silibus syok sendiri. Bukan sangat silibus, banyak program di atas sana, program-program yang merapu, yang syok sendiri. Nampak dah kertas lulus, sebenarnya itu adalah penipuan. Banyak data dimanipulasikan, ditipu. Untuk apa? Untuk jaga nama baik sekolah. Takut sekolah dikenakan tindakan, takut cikgu ni kena tindakan, takut pegawai pembina datang melawat, takut nazir datang melawat, takut kena buat begitu, evidence itu, evidence ini. Orang takut ditekan. Maka nak atau tidak, redha atau tak redha, dia terpaksa menipu. Tanyalah mana-mana cikgu. Saya yakin dan pasti 80% guru akan bersetuju dengan apa saya beritahu. 20% lagi mungkin mereka ada pendapat mereka, saya hormati pendapat mereka, tak ada masalah. Tapi saya rasa 80% guru sangat bersetuju dengan saya. Banyaknya penipuan yang dipaksa. Terpaksa jaga nama baik sekolah, jaga nama baik guru besar, jaga nama baik daerah. Sebab tu saya, kalaulah boleh, tolong asingkan pendidikan dari politik. Kementerian Pendidikan diraja Malaysia macam PDR. Hebat kan? Tak ada campur tangan politik kan? Pun ada juga, tapi tak banyak lah. Dia tak jadi seteruk inilah. Ini sangat-sangat teruk. Campur tangan politik dalam pendidikan sangat-sangat teruk. Pengarah nak kena orang dia, orang itu kena orang dia, naik jawatan ni orang dia, padahal orang tu tak layak pun berada di seat tersebut. Diangkat kroni masing-masing. Rakyat Malaysia kita dekat PRU. Saya tak suruh siapa-siapa sokong parti mana-mana, tidak. Saya tidak pernah berparti. Pilihlah parti yang betul. Pilihlah orang yang mampu bawa perubahan yang untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, untuk negara kita. Pilih orang yang betul dan benar. Bukan orang yang tahu, cakap hebat dia, gah je, sedangkan apa pun tak ada. Ini pendidikan digital diperkenalkan kepada 100
buah sekolah. Oh, nampak hebatnya program ni, agahnya program ni. 100 buah sekolah. Negara kita ada berapa buah sekolah? Lebih 10,000 buah sekolah. 1% dia dapat pendidikan digital. Sebab itu jurang pendidikan makin jauh. Sekolah di Sabah Sarawak, Masya Allah, kesian sungguh saya tengok. Berapa banyak sekolah masih guna papan hitam. Berapa banyak lagi kerusi meja yang dipaku guna tangan. Lain internet yang sangat teruk, dengan fasiliti yang sangat-sangat teruk. Sekolah-sekolah elit, sekolah kluster kecemerlangan, sekolah berprestij tinggi dapat duit setiap tahun untuk bangunkan sekolah. Tak adilnya pendidikan kita. Beratus ribu dapat. Guru-guru yang dapat bai'ah dapat duit tahu setiap tahun. Guru besar sampai RM8,000, RM10,000. Guru biasa sampai RM5,000, RM6,000. Orang kejar bai'ah. Waktu tu, sekarang saya dah masuk. Saya tak cakap. Tapi ada satu program dipunyakan yang mana sekolah yang cemerlang ni dapat bai'ah. Bai'ah apa aku tak tahu. Bai'ah perida ke apa benda dah. Tapi ada benda lah yang dapat bai'ah. Satu sekolah dapat imbuhan. Imbuhannya bukan sikit. 5-6 ribu seorang guru. Kalau pentadbir lagi besar, belas ribu ke 8,000 ke tak, saya tahu jumlah benar. Korang boleh gali lah tanya. Tapi saya tak betul-betul arif benda itu, sebab saya tak pernah terima satu. Tapi nak bagi tahu jurang kita perlu dirapatkan. Nak rapat macam mana buat program untuk sekolah terpilih? Sekolah-sekolah elitnya dapat kemudahan-kemudahan yang tanpa had. Lain internet tidak terhad, dengan dewan terbuka, dengan fasiliti gimnasiumnya, macam-macam ada. Sekolah kampung, pintu tandas pun tak ada. Cermin pecah tidak berganti. Mana PIBG? Mula salahkan PIBG. PIBG kampung pula, mak ayah kerja kampung. Jenis yuran PIBG RM20 je setahun. Sekolah nak minta lebih, kesiankan mak ayah. Tapi percayalah tuan-tuan, percayalah kawan-kawan, orang susah paling ramai bayar yuran PIBG. Dia tak boleh panggil yuran. KPM ni pun satu hal, dia terlalu tunduk dengan netizen. Netizen kata apa? Sekolah bayar ni. Dia nak kata pendidikan itu percuma. Maka PIBG terpaksa sebut, tak boleh sebut yuran, sumbangan PIBG. Bila sebut sumbangan, tak diwajibkan pula. Mereka ni, orang-orang KPM, orang besar, dia beritahu, jangan wajibkan kutip sumbangan PIBG. Sekolah tak ada duit nak buat kerja. Ada beberapa sekolah sekat result murid ambil result UPSR, result PMR, result apa benda, lansaikan PIBG dulu. Benda ni netizen yang ada juga netizen yang kurang lah, kita kata. Aku nak kata buruk-buruk kan tak sesuai pula. Setahun pajikan. Suruh bawa lesson note, buku rancangan mengajar setahun. Bawa. Sampai waktu tu penolong kanan petang saya hadir sama saya, dia kata, Lee, sepanjang aku jadi cikgu lebih 20 tahun, tak pernah lagi PPD panggil suruh bawa pajikan, suruh bawa lesson note. Dia nak cari salah kau ni. Jahat tak? Zalim tak? Kerana satu tulisan menegur PPD,
Dia cek semua pangkat. Tapi malangnya, sangat malang lah nak cek pangkat Cikgu Fadli. Saya ke bukan cikgu kaki ponteng, aku bukan kaki MC, aku hadir sentiasa awal. Cek, kehadirannya cantik lah. Tak boleh ambil dia pada kehadiran, letak tepi pangkat. Cek lesson note, hantar lesson note setiap minggu, lengkap lah. Alamak, tapi kita kenakan tindakan pada cikgu ni. Dia jadi pengajaran kepada seluruh cikgu daerah Gombak. Jangan berani-berani berkata apa-apa tentang PPD. Kita kena ambil tindakan juga ni. Apa ni salah dia? Nak cari salah kat sekolah tak ada ni. Murid ni tak pernah ada laporan daripada ibu bapa cabul murid ke, lempang murid ke apa ke. Tak ada laporan juga daripada pentadbir dia melawan ke, tumbuk orang tu, tumbuk orang ni. Dia tak ada rekod ni. Kita cipta rekod untuk dia. Gitu drama ni. Dihadapkan di KPPD, lembaga tatik, bahagian kaunseling apa semua ada sekali. Cikgu Fadli di sekolah ni dah masuk tahun ke-6. Jadi biasalah cikgu sebagai penjawat awam kita bertukar, itu biasa. Jadi kita tukarkan cikgu dengan alasan lebih 5 tahun di sekolah semasa. Dia cipta alasan itu. Sedangkan di sekolah itu, tahun itu lebih 10 orang guru mohon tukar dalam daerah tak lulus. Adik aku dan adik ipar aku ni, adik kandung Nur, duduk di Rawang, mengajar di Gombak. Dia mengajar sekolah Sri Gombak. Mohon tukar setiap tahun. 6 tahun minta tukar dalam daerah, tak pernah lulus. Dia perlu bulang alik satu hala perjalanan sejam lebih. Dengan jamnya, dengan hantar anak pengasuh lagi, sangat-sangat menyusahkan dia. Mohon tukar dalam daerah, tak diluluskan sampai kesudah, sampai dapat tukar balik Kelantan. Aku tak ada mohon apa-apa, ditukarkan dengan sebegitu mudah. Saya ditukarkan di luar musim pertukaran guru. Nak kata apa? Nak tunjuk aku power, aku PPD, aku KPPD. Kau tulis buruk tentang aku tukarkan kau, aku ada kuasa ni. Gitu dia bagi tahu. Gitulah amaran dia. Tukar di luar musim, tak ada alasan. Tapi di sekolah Melawati 2, saya sangat rapat dengan ramai ibu bapa. Ibu bapa ni dikumpul tanda tangan. Kumpul tanda tangan ni, parent. Mana yang belajar dengan anak murid belajar dengan kelas Cikgu Fadli? Tanda tangan ni naik ke PPD. Cikgu tolong kekalkan cikgu ini di sekolah kami. Kami ibu bapa sangat suka pada beliau, anak kami suka belajar dengan beliau. Tak layan. Kenapa? Jatuhlah aku KPPD kot. Aku tukarkan budak ni, tiba-tiba aku staykan di Fadli. Jatuhlah aku. Gitu drama tau. Bukan drama, real berlaku pada saya. Ibu bapa ni, geng-geng Melawati 2 ni, orang Melawati kot, geng educator, anak-anak artis, anak Awi saya ajar dulu. Anak Awi saya ajar. Ramai anak artis, anak yang datang dengan driver ada pistol, jadi plate 1. Anak-anak orang kaya banyak di sekolah ini. Jadi ibu bapa ni educator. Dia ada link network dia waktu tu dengan timbalan pengarah JPN Selangor. Waktu tu pengarah Selangor tak ada lagi. Network dia timbalan, orang paling berkuasa, memangku tugas sebagai pengarah. Saya tak nak sebutlah siapa nama. Naik bawa surat tantangan petisi ibu bapa ini, tunjuk pada timbalan pengarah, orang paling berkuasa dalam negeri itu. Tuan, cikgu ini cikgu berdedikasi, anak murid sangat sukakan dia, sangat sayangkan dia. Boleh tak kekalkan dia di SK Taman Melati 2? Kami ibu bapa sangat suka dengan dia. Timbalan pengarah segan. Sama geng. Ketua pengarah PPD kot, dah tukarkan budak ni. Takkan aku nak kekalkan. Nanti apa dia kata kat aku, malu. Sama geng. Tak boleh buat apa. Saya hormat keputusan dia, saya hormat keputusan PPD tu. Nampak tak permainan politik dalaman ni macam tu? Ditukarkan kerana tak dapat jadi salah, dicipta alasan. Dan lebih kejam lagi, saya ditukarkan, saya dipaksa melapor diri lebih kurang saya hari Rabu. Hari Sabtu tu lagi, kami cuma satu, lagi 3 hari setelah saya ada hari terbuka sekolah. Saya tanggungjawab buat rumah hantu. Rumah hantu saya collect dana setiap tahun untuk kelab guru saya lebih RM10,000 melalui tiket rumah hantu. Saya jumpa guru besar saya. Kata cikgu, hari Sabtu ni kita hari terbuka sekolah. Lagi 3 hari je. Saya terpaksa lapor diri esok. Boleh tak cikgu minta jasa baik pegawai PPD tangguhkan hari lapor diri saya minggu depan. Saya nak laksanakan tugas saya sampai habis. Saya nak siapkan rumah hantu ini, saya nak jaga waktu tersebut. Habis tu tak apalah, saya redha lah pemindahan saya.
Guru besar saya depan saya angkat telefon pegawai PPD. Hello tuan, perkenalkan Cikgu Fadli ni. Cikgu Fadli minta pada saya untuk ditangguhkan pertukaran dia pada minggu depan sebab dia nak selesaikan tugas terakhir dia sebagai guru yang bertanggungjawab menyiapkan rumah hantu untuk sekolah. Minta minggu depan, dia tangguh 3 hari saja. Okey, ada petition. Okey, tak apa, minta tangguh 3 hari saja. Pegawai PPD jawab apa? Tak boleh, dia kena pergi juga esok. Tak boleh tangguh 3 hari. Kejam tak? Depan saya guru besar telefon. Cikgu Fadli dengar sendiri kan, dia tak benarkan. Dia nak tunjuk dia power, aku berkuasa. Cikgu ini tulis buruk tentang aku boleh guna kuasa aku. Aku boleh tukar dia serta-merta. Dia minta tangguh 3 hari pun tak boleh. Saya pergilah berdiri sekolah baru esoknya. Namun setiap malam saya ke sekolah lama saya siapkan rumah hantu. Hari Sabtu tersebut saya bertugas dan berjaya kutipan lebih RM10,000 dibagi kepada sekolah. Satu sen pun tak ada hak saya. Dan saya keluar dengan sekolah berdasarkan tanggungjawab aku. Tetapi betapa kejamnya disekat hak aku untuk bertahan 3 hari sahaja. Nak tunjuk kuasanya. Masya Allah. Ini yang rosaknya. Inilah Little Napoleonnya. Ini yang kena buang dalam KBM-nya. Baru pendidikan kita maju. Bagaimana cikgu nak teras pada orang PPD kalau macam ni perangainya? Datang sekolah cari salah je. Macam mana cikgu nak ada teras? Bila tak ada teras cikgu pada PPD, macam mana cikgu nak menyampaikan ilmu program itu dengan jaya, dengan ikhlas, dengan betul? Tak percaya. PPD tak percaya pada cikgu, cikgu tak percaya kepada PPD. Build the trust, bina kepercayaan. Finland ambil masa 10 tahun. Memang it's not easy to build a trust. Dia tak senang nak bina kepercayaan ini. Sangat-sangat sukar. It take time. Dia akan ambil masa. Tak kisah, ambil lah seberapa lama masa, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pun. Sampai satu masa trust itu terbina kukuh. Semua murid sangat yakin kepada gurunya. Semua ibu bapa sangat yakin dengan pengurusan sekolahnya. Sekolah sangat yakin dengan PPD-nya. PPD sangat percaya pada JPN-nya. JPN sangat percaya kepada PM-nya. Saling ada kepercayaan tanpa ada sanksi, tanpa ada rasa cikgu ni menipu ke tidak, apa ke itu. Percayalah, negara kita akan meroket naik nombor 1 dunia. Seperti mana Finland ni buat. Ni politik dalam pendidikan sangat banyak. Punca kerosakan. KPM kalau nak tahu sangat apa lagi kelemahan mereka, pergi cari Cikgu Samuel Isiah, guru Adwira yang melangkah keluar. Tanya dia kenapa cikgu nak keluar. Apa yang membuatkan beliau keluar? Beliau keluar, jiwa beliau pendidik tahu. Beliau join sebagai peneraju CLC apa tak dalam bidang pendidikan lah, yang memberi anugerah pada guru-guru, yang bagi ceramah pada cikgu-cikgu. Jiwa beliau jiwa pendidikan. Pergi tanya dia. Pergi tanya cikgu-cikgu lain yang nak berhenti. Berapa ramai dah nak berhenti. Bukan kerana mereka tak minat. Bahkan mereka guru adiwira, guru idola, guru inspirasi. Tapi kerana sistem yang langsung tak boleh ditegur. Langsung tak boleh ditegur. Bila kita tegur yang salah tak boleh. Ada akta 9 peraturan 9 aku benda entah menyatakan seorang pegawai tidak boleh mengulas tentang dasar kerjaan ataupun menyebut kelemahan kerjaan. Apa benda? Kalau cikgu tak boleh sebut lemah, siapa nak repair lemah tu? Yang nampak lemah adalah cikgu sebab dia berkubang di lapangan. Kalau cikgu tak boleh kata benda ni salah, kalau cikgu tak boleh berkata, siapa nak repair? Rosak akan bertambah rosak. Kudis kecil je. Kalau cikgu kata okey, ada kudis lah kat sini, okey ambil ubat sapu-sapu, seminggu sembuh. Tak boleh bagi tahu kudis. Makin besar bernanah, makin besar jadi barah, kena potong kaki, hilang nyawa. Kerana apa? Kerana akta-akta mengarut. Akta ini kena buang dah. Bagi kita sebenarnya macam ni, kerajaan buat macam ni sebabnya begini. Evidennya begini. Kita kajinya begini. Mereka datang dengan solid evidennya. Bagi tahu hujahnya. Kita boleh terima. Atau kita tak boleh terima pun tak apa. Dia dah ada eviden dia. Orang lain boleh baca. Oh, rupanya KPM tu buat begitu sebabnya begini. Sebabnya begitu, begini. Keterbukaan demokrasi dalam pendidikan perlu ada. Buang politik dari pendidikan. Buka demokrasi, bina trust. InsyaAllah kita boleh maju. Yang terakhir sekali, lama dan saya lagi. Yang terakhir sekali saya nak bagi tahu. Tadi ada orang bagi tahu saya ada pihak-pihak tak bertanggungjawab, pihak-pihak ketiga, pihak-pihak luar
dah cuba buat petition untuk saya. Solidariti untuk Cikgu Fadli. Buat petition untuk saya, dia minta RM15. Jangan bayar. Tak payah solidariti untuk saya lah. Saya tak pernah buka apa-apa tabung. Saya tak pernah minta 1 sen dengan duit siapa-siapa. Sangat sedih bila saya buka WhatsApp saya. Seorang Asnah pendaftar WhatsApp saya. Cikgu, terus kuat. Saya bersama cikgu. Saya tak ada duit nak tolong cikgu. Tapi nanti zakat bagi duit kat saya 7 bulan ni, saya nak bank kat cikgu. Sedih weh. Asnah tak ada duit, naknya tolong Cikgu Fadli ni. WhatsApp tunggu duit zakat nak bagi cikgu. Saya tak boleh bagi banyak, RM10 boleh tak cikgu? Kata Kak, jangan, saya duit ada, InsyaAllah setakat ni boleh, saya mampu, tak ada masalah. Cikgu, saya tak boleh tolong apa dah cikgu. Saya tak pandai nak bersuara, tak pandai nak menulis. Saya jadi duduk kat FB pun saya baca je tulisan-tulisan cikgu. Saya tak boleh. Tapi cikgu banyak tolong saya. Anak-anak saya suka dengan cikgu. Saya nak sumbang pada cikgu. Saya tak buka. Saya tak buka apa-apa tabung. Saya tak mohon apa-apa peruntukan. Jangan risau, setakat ni saya masih mampu berdiri. Tapi kalau dikata ditakdirkan satu masa memang saya tak mampu untuk urusan kos waman sebagainya, mungkin waktu tu saya akan beritahu. Sekarang ni ada pihak ketiga yang cuba mengambil kesempatan. Jahat orang ni, nampak isu viral, isu kontroversi, banyak sokongan nak buka petition untuk saya minta collect RM15. Kalau 10,000 orang bagi, dah dapat 150,000 kat dia. Jangan bagi, jangan bayar mana-mana pihak 100 sen pun. Saya tak meminta duit dengan mana-mana pihak. Saya masih mampu lagi setakat ni, alhamdulillah. Jika betul saya tak mampu, saya beritahu. Jika betul saya tak mampu, saya beritahu. Jangan risau. Ramai sangat dah komen, cikgu bagi nombor akaun, saya nak support cikgu, tak, saya tak respon seorang pun. Saya masih mampu. Saya tidak mengharapkan duit orang ramai, duit kawan-kawan. Walaupun nak sangat sumbang, tak apa, sabar dulu tuan-tuan, sabar dulu. Terima kasih atas sokongan. Kirim doa untuk saya. Doakan saya agar kebenaran itu muncul, agar kebenaran menenggelamkan kebatilan, agar pendidikan kita disegani, dihormati, kembali gemilang. Hari ini saya bagi tahu kepada pegawai KPM, pendidikan kita, kementerian kita dipandang rendah oleh rakyat Malaysia sendiri, dipandang rendah oleh guru-guru Malaysia sendiri. Cuma mereka tak berani bersuara. Ketahuilah, jujur saya bagi tahu, majoriti guru menyokong saya. Cuma mereka tidak boleh bersuara. Banyak bahkan pegawai-pegawai di KPM, di Putrajaya, di GPN, di PPD pun ramai menyokong saya. Tapi mereka terikat dengan peraturan akta penjawat awam, entah ke benda tu. Mereka tak boleh bersuara. Mereka laksanakan apa jua dasar yang mereka rasa tak kena, dengan hati yang tidak reda dan tidak rela. Jauh di sudut hati mereka, mereka berharap adanya orang mampu mengubah benda ni. Dan jika ditakdirkan Tuhan orang itu adalah saya, biarlah terkubur kerjaya saya pun, tak ada masalah. Asalkan KPM dan kerajaan berubah. Tak ada guna esok meeting lembaga tata tertib, okey, kita takkan tindakan apa-apa pada Cikgu Fadli, kita tak ada apa-apa, dia dianggap tidak bersalah, teruskan bersuara. Tapi tak ada ubah apa-apa. Tak ada guna selamatkan kerjaya saya tanpa perubahan di peringkat tertinggi KPM-nya. Tak ada guna. 1 sen tak ada guna. Nak jadi hero, okey, saya lantik saya sebagai menteri, kita tak ambil tindakan pada Cikgu Fadli, kita tarik Cikgu Fadli jadi think tank untuk kementerian, kita terima pandangan dia. Tak ada guna, saya tak nak benda tu. Tak ada guna benda itu. Yang bergunanya perjuangan ini sama ada saya kekal dalam kementerian ataupun tidak. Tak kisah dibuang atau dikekalkan, perlu ada perubahan dalam KPM. Pucuk teratas daripada KSU lagi, daripada KPPPM lagi, sampai ke pengarah sektor tu, sektor ni, pengarah JPN dan sebagainya. Asingkan politik dengan pendidikan. Jangan atur orang untuk jawatan-jawatan tertentu. Pastikan mereka layak, mereka berjiwa guru. Matinya satu jiwa guru, ruginya beribu-ribu jiwa anak bangsa. Jujur saya kata, sangat ramai guru-guru yang jujur, yang berjiwa guru, mati ruh mereka. Saya selalu bercakap dengan Cikgu Mi Ubay, salah seorang kekanda yang saya segani, saya kasihi. Cikgu yang sangat hebat, Cikgu Mi Ubay. Dia bagi tahu saya satu je, cikgu, hidupkan jiwa seorang guru, hiduplah sekolah itu.
hiduplah murid-murid itu, hiduplah generasi itu. Matinya jiwa seorang guru, matinya jiwa jutaan murid-murid dan generasi. Ramai guru hari ini mengajar kerana gaji, takut nak ambil tindakan apa-apa pada murid, takut kena saman. Kementerian tak backup cikgu-cikgu. Cikgu tersalah rotan untuk mendidik, tapi tersalah, terlebih emosi, terlempang ada kesan, kena hadap ke mahkamah, kena saman beratus-ratus ribu, kena tindakan itu, sekat pangkat. Support lah cikgu-cikgu kau ni, orang bekerja untuk kau. Cikgu tu kena saman, hantarlah peguam, defend. Cikgu ni cikgu kita, memang dia salah, kita tak nafikan kesalahan dia, tapi kita tak nak dia sampai disaman macam ini. Kita tak nak dia disekat. Dia masih lagi guru yang berkualiti, namun dia ada buat kesalahan 1-2. Gitu baru kementerian, baru menteri. Ini menteri tunduk pada netizen, tunduk pada 1-2 rungutan orang ramai. Menteri apa benda? Kementerian apa? Pengarah apa? Duk KPPM, bagi KSU, jadi datuk. Oh, aku title datuk, aku juta, aku pension gaji penuh. Oi, aku dah gaji aku turus, unlimited gaji. Tapi penakut untuk menyuarakan kebenaran, turus ke benda. Penakut nak defend anak-anak buah, bos apa ke benda. Tak ada guna jadi bos lah, tak boleh defend. Tak ada guna gaji turus, ada gelaran datuk, Tan Sri apa semua lah. Tak ada guna, buang semua tu lah. Hidup kena ada maruah lah, hidup kena ada prinsip. Defend lah cikgu-cikgu. Kesian cikgu-cikgu hilang jiwa, tak berani bercakap pada murid-murid. Belum lagi cerita hilangnya jiwa guru kan ditindas orang atasan, orang BPD-nya, orang JPN-nya, orang KPM-nya. Hilang jiwa, hilangnya jiwa seorang guru, ruginya, rosaknya jiwa jutaan generasi. Pernah satu quote mengatakan, untuk menghancurkan satu negara tak perlu hantar askar berperang, tak perlu hantar bom atom. Kita rosakkan pendidikan dia, rosak satu negara, rosak generasi, rosakkan sistem pendidikan. Cucuk itu, cucuk ini, tangan-tangan kotor masuk campur tangan untuk kepentingan peribadi masing-masing, untuk agenda peribadi masing-masing. Hancur lebur pendidikan, hancur lebur generasi, hancur lebur negara, hancur lebur masa depan kita. Pendidikan nombor 1 dalam dunia. Negara perang masih ada pendidikan. Di Palestin sana masih ada kelas pelarian Syria. Di kem-kem pelarian masih ada sekolah di pelarian. Perang, wabak, walaupun Covid melanda satu dunia PKP, adakah pendidikan terhenti? Tidak. Menunjukkan pendidikan sangat tinggi nilainya dalam kemanusiaan, dalam tamadun manusia. Pendidikan nombor 1. Rosaknya pendidikan, rosaknya tamadun, rosaknya generasi, rosaknya negara. Jaga pendidikan betul-betul yang ada kuasa. Kau menteri, kau Perdana Menteri, kau pengarah KPPM, KSU, jaga pendidikan ni. Cermat dan teliti dalam setiap tindakan. Takkan dah suruh aku bercakap segala benda. Aku tak ada kuasa. Bateri nak habis dah ni. Mana power bank? Tinggal 10% dah ni. Last ni. Last ni semangat sikit lah. Semangat Tok Janggut. Tok ayo Skoda, sila masuk. Tak baca. Semangat makilah, semangat Tok Janggut. Last ni, last dah. Dalam 5 minit lagi. Masih 30,000 di sana, 12,000 di sini. Last ni. 9%. Cepat. 9% yang ni. Yang ni okey lagi. Last. Pelak apa? Okey, jap. 1 second. Last. Tengah aku semangat ni, bateri habis rugi juga. Okey. Nak bagi tahu pendidikan ini menentukan tamadun dunia, tamadun negara, kemajuan bangsa. Sebab tu orang Cina cukup titik berat pendidikan. Dia tahu dengan pendidikan generasi dia boleh berubah lebih maju. Mereka cukup pentingkan. Kita berpecah belah. Kau parti tu, aku parti ni, kau UMNO, aku PAS, kau PBB lah, apa benda BBM lah, apa benda. Oh bergaduh. Oh cara itu benda yang patut dibuang. Rosaknya pendidikan kerana tangan-tangan inilah, tangan-tangan pencaturan ahli politik yang inginkan sokongan. Mereka perlu pengarah JPN perlu berada dalam orang mereka. Mereka perlu KPPD itu orang mereka. Kerana dia tahu ketua pengarah JPN ni kuasa penuh kepada semua guru dalam negeri tersebut. Ketua daerah, ketua pengarah PPD pula ada kuasa penuh pada
cikgu dalam daerah tersebut. Jadi kalau aku pegang ketua-ketua ini orang aku, bila aku laksanakan apa program, mereka boleh arahkan guru-guru dalam negeri mereka, dalam daerah mereka datang menyokong program aku, menunjukkan aku berjaya, menunjukkan aku ini bagus, membuatkan majlis politik aku lebih panjang, nyawa aku dalam politik lebih jauh. Itu yang berlaku sampai hari ini. Tak kira daripada pemerintahan parti mana pun. Sama juga berlaku waktu Dr. Razmazli berlaku naik pun. Orang-orang BN waktu tu sepatutnya nama dia naik sebagai pengarah. Tukar je kerajaan, nama dia kena pancung. Orang PH pula naik pengarah. Berlaku benda ni. Jangan kata saya bercakap bohong. Tanyalah siapa-siapa. Benda ni berlaku. Bukan dalam pendidikan saja, sektor lain pun sama. Ni jatuh pula Dr. Razmazli. Naik siapa? Dr. Razmazli dia pula. Oh, orang-orang dia pula naik. Sampai bila? Hancur lebur generasi kita, sistem kita, negara kita kerana campur tangan politik, meletakkan orang yang tidak layak di tempat itu, dan orang ini hanya yang menurut perintah, angguk-angguk yang tahu jilat tanpa membantah. Setiap program yang menteri bagi tahu ataupun ketua pengarah bagi tahu, semua betul, semua benar, semua bagus. Oh, ini berjaya, kita kutip data. Padahal data itu adalah data-data penipuan yang dipaksa oleh guru. Cikgu tak boleh letak TP3. Kalau cikgu letak, cikgu bermasalah. Kami akan turun pantau. Kenapa ada budak TP2? Tak boleh letak tau. Jadi cikgu tak nak ada masalah. Nanti PPD datang, JPN datang, Nazir datang. Kenapa murid dia dapat tahap penguasaan 1 atau 2? Menunjukkan cikgu tu tak pandai. Cikgu kena persalahkan, kena buat intervensi, kena buat itu, kena buat ini. Jadi semua cikgu-cikgu main kelesir. Okey, letak TP3 ke atas. Contoh. Jadi, program kita berjaya. Nampak peningkatan berapa banyak. Sebab tu tak pelik lah bila keputusan SPM waktu PDPR paling tinggi dalam sejarah, tertinggi dalam sejarah. Saya rasa, ini menurut pandangan peribadi, mungkin benar, mungkin tidak. Mungkin benar, mungkin tidak. Saya rasa benda itulah dipolitikkan untuk nampak kejayaan sesuatu pihak. Kita berjaya. Realitinya semua cikgu tahu, pensyarah universiti tahu, ahli-ahli ibu bapa pun tahu, PDPR waktu PKP sangat gagal. Berapa ramai murid join Zoom? Berapa zaman murid boleh laksanakan tugas sama tu PDPR? Kesannya, tapi nak bagi tahu mereka berjaya, mereka hebat, mereka itu, mereka ini. Bila kita tulis jujur, kita kena tindakan. Kesannya mana? Hari inilah bila sekolah dibuka secara elok, murid tahun 3 berapa ramai tak dapat membaca. Mereka buat program baru, program bantu baca. Bagus program itu, saya sokong. Saya antara guru yang ada 5 orang murid, setiap hari kami akan belajar. Bagus, satu program yang bagus, saya sokong. Benda baik, KPM ni banyak benda bagus. Bukan saya kata bila saya menulis macam tu, KPM segala benda jahat. Tidak. Pegawai-pegawai PPD, JPN, KPM sangat ramai yang bagus, berdedikasi. Namun mereka diikat dengan akta yang tak benarkan mereka berkata dengan benar. Mereka nak jaga periuk nasi mereka. Ramai pegawai PD, JPN, bahkan pegawai KPM setuju dengan saya secara peribadi. Cikgu, apa yang cikgu laksanakan itu benar dan betul, saya sokong. Tapi saya tak boleh menyatakan sokongan secara terbuka. Saya terikat, banyak mata-mata memandang, banyak sangat politik dalaman cuba menjatuhkan. Jika nampak saya sokong Cikgu Fadli ini, ada orang screenshot, orang report, saya pula boleh dikenakan tindakan tukar tempat kerja ke, surat tunjuk sebab ke, kenaikan pangkat saya disekat ke, ataupun politik dalaman sepatutnya saya naik kepada posisi berikut tapi dicantas. Kerana apa? Kerana berkata benar. Kenapa takut sangat dengan kebenaran? Kenapa takut sangat dengan kebenaran? Menyatukan, tak kisah apa-apa parti, pendidikan mesti diutamakan. Ini masa depan negara. Anak-anak yang lahir pada hari ini dicorakkan oleh pendidikan. Jangan ada tangan-tangan gatal, kotor, nak tunjuk pandai, nak tunjuk hebat, duk mengganggu gugat sistem kita. Jangan. Bagi pada mereka yang berhak, mereka yang ilmiah, ahli akademik yang mampu mendengar, menerima kecacatan, kelemahan, menerima pandangan berbeza. Orang macam tu kena teraju. Ahli akademik, not politician. Politik survive untuk politik mereka saja. Buang daripada sistem pendidikan. Kementerian Pendidikan diraja Malaysia, bebas daripada mana-mana pengaruh politik. Itu yang sebetulnya.
Itu sebetulnya. Aku berucap dah macam YB tadi. Sekarang aku jadi calon lawan Dr. Razi sekarang. Nak buang sangat aku. Yang mana buang aku, kau duduk bawah aku nanti. Okay. Tak ada. Sekarang selingan. Saya tak pernah gurau. Debor tu. Tahu pun takut. Kan KPPM ke siapa benda ke ketua pengarah ke duduk bawah aku nanti. Takut. Baru tahu takut, nanti aku suruh jalan itik keliling padang. Ada. Minta maaf, itu sekadar selingan gurauan. Saya tak berminat pun untuk join mana-mana politik sekarang. Tak minat. Nak jadi senator apa tak minat. Aku nak jadi cikgu biasa je. Itu saja. Saya cuma nak jadi cikgu biasa. Tapi nak bagi tahu, tolong Kementerian Pendidikan Malaysia, tolong jadikan kementerian anda disegani, orang hormat, orang respect, orang ada trust. Ini tengok page KPM, betapa orang hentam KPM menunjukkan mereka gagal. Malu tak? Orang hentam macam tu sekali menunjukkan mereka gagal. Naiklah balik. Kementerian aku tu, aku sayang tu KPM tu. Kementerian saya sayang kementerian saya. Tapi sayangnya, sebab sayang kita tegur kerosakan, tapi mereka tak endah. Mereka nak buang pula aku. Gitu. Sebab sayang, bagi kembali disegani, gemilang balik. Buatlah apa cara pun, tak kisah apa cara pun. Asingkan politik, jangan lantik orang tak sepatutnya tu. Bagi orang yang betul-betul ada kualiti, betul-betul layak duduk kursi tu, kau duduk. Bukan kerana kau nak pencin lagi tahun depan ni, okeylah aku naikkan kau, dapatlah kau pencin dengan turus, dapatlah kau majusa. Kerana kroni-kroni, kerana kasihan, kerana mengenangkan dia nak pencin ni, baik tariklah ke KPM jadi ketua pengarah ni sekejap. Ketua pengarah Selangor saya tak kenal lah. Sekarang Puan Rahaya, entah berapa pengarah bertukar-tukar. Datang tahun 2 pencin, tahun 2 naik pangkat. Macam mana negeri nak maju? Bawalah anak muda umur 39-40 jadi ketua pengarah. Boleh dengar pandangan anak muda, lama bertapak di satu-satu negeri, buat perubahan, transformasi. Ini nak buat perubahan pun takut. Ada isu viral, takut nak berkata, kalau aku cakap ni, aku nak pencin tahun depan ni. Yelah pencin aku, nanti aku patutnya naik ke bahagian BPG, bahagian KPM tahun depan ni. Dia orang tarik aku sebagai jurusan ni. Tapi kalau aku bercakap ni, aku stay di jawatan ni. Penakutnya, sayang sangat ke jawatan tu. Takut sangat rezeki kurangnya. Rezeki daripada Allah lah. Takut sangatnya. Apa dia takut dengan rezeki manusia ni? Takut diturunkan pangkat, takut tak naik pangkat, takut disekat itu, disekat ini. Suara lah, kau pengarah pelajaran kan, negeri kan, kau pengarah PBD kan, kau pengarah sektor kan, kau KPPM kan, kau KSU kan. Ini tahu saya je. Ini saya cakap salah, betul salah, betul. Tak ada siasat, tak ada apa-apa, tak ada dengan maklum balas. Wake up lah, wake up Malaysia. Saya tahu ramai pegawai KPM sedang menonton malam ni. Ramai pegawai PD, JPN sebagainya sedang menonton malam ni. Mungkin ada menteri juga, mungkin ada wakil-wakil menteri juga sedang menonton malam ni. Mana yang baik ambil. Dan akhir kata, apa yang saya kata, apa yang saya luah, saya buat live dalam tulisan ke live saya ke, saya tak semestinya betul, saya tak semestinya benar pada setiap tempat. Jangan risau, saya bukan orang nak claim aku terpaling betul, tidak. Jika saya salah, tegurlah kesalahan tersebut. Bagi tahu Cikgu Fadli salah lah, memang perlu ada kenaikan macam ni, memang pengarah perlu ada tahun 2 tahun, tegurlah, tak ada masalah. Saya tak kata saya betul. Dan ingat, pada mana-mana siapa pihak yang sokong saya, jangan taksub pada saya. Itu je. Saya takut risau, saya cukup risau melihat influencer ataupun public figure yang ada pengikut ramai, pengikut mereka taksub pada mereka. Orang tu buat salah, sokong lagi. Jangan, kalau saya buat salah, jangan sokong. Tolong jangan sokong. Tapi tegurlah saya. Jangan juga jauhi saya, jangan juga condemn saya, jangan nak jatuhkan saya juga. Kalau saya buat salah, saya manusia, pasti akan ada saya salah, pasti, tak terlepas. Tegur. Cikgu buat salah, saya rasa macam ni betul. Okey, saya orang yang boleh menerima teguran, bukan macam KPM yang tak boleh ditegur. Okey, saya rasa cukuplah dulu untuk malam ni. Lama sangat dah aku buat live ni, 2 jam dah buat live ni, peluh dah ni. 2 jam buat live. Ada air depan mata, ada makanan orang letak, tapi saya tak pernah makan dan minum masa live. Orang lain buat nampak okey je. Saya bila saya nak buat, saya rasa malu lah. Orang sedang tonton aku, entah orang lihat aku sedang makan tu, mereka tak makan lagi, mereka tengah laparan. Saya tak pernah makan dan minum waktu live. Ada makanan depan mata orang letak, tapi saya tak buat. Tapi siapa yang buat tak ada masalah, saya tak condemn kalian tau. Cuma saya tak boleh buat.